Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cikgu kali pertama dalam slot ini matematik tambahan. Okey. Nama cikgu ialah Cikgu Dr. Nur Azla binti Mustafa daripada Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra. Okey, cikgu baru mengajar di sekolah tersebut. Ini adalah tahun ketiga. Okey. Tapi sebelum ni cikgu mengajar di sekolah harian biasa. So hari ini cikgu nak teruskan dengan tajuk kita. Cikgu harap semua dah bersedia. Okey, trigonometri. Okey, tajuk ni kita dah jumpa banyak kali dalam matematik dan kali ini kita akan belajar lebih sikit lagi dalam matematik tambahan. Sebelum kita teruskan, okey, cikgu harap mood raya tu datang bersama dengan mood belajar AdMath lah. Okey. Kita nak tengok video dulu. Sebelum belajar, kita nak tengok video dulu. Nak tengok apa kaitan tajuk ni dengan kehidupan seharian kita. Kita kena tahu supaya barulah kita timbul minat untuk belajar. Okey. Okey, boleh tengok yang ini dulu. Sambil berfikir, apa kaitan video ni dengan trigonometri yang kita nak belajar sekejap lagi. Okey, so video tadi, kalau kita tengok, cikgu percaya hampir 80% daripada kita pernah naik ni. Okey, tapi bila kita naik tu, pernah tak kita terfikir kaitan dia dengan matematik? Okey, pernah tak kita terfikir? Cikgu rasa selalunya kita naik seronok sangat sampai tak boleh fikir apalah. Seronok, takut, semua adalah kan? Okey, so yang ini sebenarnya kalau ingat lagi anak-anak, kalau kita ingat lagi, kita belajar dalam tingkatan 4 trigonometri bulatan unit. Dia daripada bentuk dia bulatan kan? Okey, dia bulatan. Lepas tu kalau kita tengok kita susunan kedudukan untuk tempat yang nak naik tu kan sama besar. Maknanya dia ada sudut dia tahu. Okey, sudut. Selain daripada tu mesti ada apa lagi? Diameter. Okey, diameter. Bila ada diameter bermakna ada jejari. Okey.
So sebenarnya ada banyak lain lagi kaitan antara trigo ni dengan kehidupan kita. Cuma yang ni cikgu tunjuk yang selalu seronok nak naik, nak cuba. Okey? Adrenalin tinggi bila naik yang ni nah. Okey, so seterusnya kita nak pergi kepada overview of the topic, fungsi trigonometry. So hari ni kita nak belajar fungsi trigonometry. Ada 6 perkara yang cikgu nak terangkan, tetapi hari ini cikgu akan go through 3 sahaja, iaitu yang pertama kegunaan trigo dalam kehidupan, yang kedua sudut positif dan sudut negatif, yang ketiga adalah 6 fungsi trigo bagi sebarang sudut. Yang 3 lagi tu kita akan terangkan untuk slot yang kedua selepas hari raya ni. Okey, sambil-sambil buat kuih, sambil-sambil baring-baring tu mai belajar AdMath ya. Okey, so kita nak tengok kegunaan trigo dalam kehidupan. Apa sebenarnya maksud trigo? Trigonometry sebenarnya ialah alat yang digunakan untuk menilai pengukuran jarak dan tinggi. Jarak dan tinggi ya. Okey. So ada banyak sebenarnya kegunaan trigo dalam kehidupan, dari segi seni bina, kejuruteraan, permainan video yang anak-anak semua suka main sepanjang PKP, daripada PKP 1 sampai dah PKP ke-4 ni kita duk main PUBG lah, Minecraft lah. Sebenarnya memerlukan pengetahuan tentang trigo untuk pengaturcaraan dalam games tersebut. Okey, kemudian dalam perubatan contohnya bila tulang patah, so nak pasang besi dalam tulang tu, dia perlu mengukur plat yang perlu digunakan tu, kita perlukan ukuran. So kita guna trigo juga yang itu. Okey, selain daripada tu astronomi, industri pembuatan, muzik, okey, muzik yang semua orang suka dengar, kejuruteraan elektronik. Okey. Next, cikgu nak tunjukkan lebih jelas yang kita belajar di sekolah dengan hidup kita. Contoh yang pertama, nak hitung ketinggian gunung. Okey. Takkan nak bawa tali pengukur, panjat gunung, pi ukur tinggi tu. Ada cara yang lebih mudah. Okey, mathematician dia dah jumpa satu cara yang lebih mudah menggunakan trigo. Okey, ataupun menghitung ketinggian dan jarak menara. Atau menghitung jarak dari laut ke pantai, menghitung jarak antara cakrawala. Okey, ini contoh yang biasalah. Biasa dalam matematik kita jumpa soalan. Next, okey, ni ialah yang pertama dalam tajuk fungsi trigonometry yang kita nak belajar, iaitu sudut positif dan sudut negatif. Okey, yang pertama, kena faham apakah yang dimaksudkan dengan sudut positif. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut negatif. Okey, sudut positif. Clue dia kat sini, sudut positif atau sudut negatif, clue dia, kata kunci dia adalah bergantung kepada arah putaran tersebut. Okey. So kalau arah putaran tu adalah lawan jam macam ni, lawan jam, bermaksud dia ialah sudut positif. Kalau dia ialah putarannya ialah ikut jam, macam kita baca jam tu 1 2 3 4, itu ialah sudut negatif. Okey, tetapi kena ingat di sini bahawa bila kita nak mengukur sudut tersebut, dia mesti bermula daripada paksi X. Okey, dalam satah Kartej. Satah Kartej tu maksudnya ialah paksi X, ni paksi X dan paksi Y. Okey, macam Ultraman tu. Paksi X dan paksi Y. So bila paksi X dan paksi Y, bila kita nak mengukur sudut, kita mesti pastikan bahawa dia bermula dari paksi X ni. Dia mesti mula daripada paksi X nah. Ingat nah, paksi X ikut jam. Ikut jam dari mana? Ni paksi X ke bawah. Macam tu, ikut jam. Sudut negatif. Okey, paksi X lawan jam. Dia dari atas, lawan jam. Ini adalah sudut positif. So ingat, ni kalau kita baca kat buku, selalunya baca satu perkataan satu sudut yang kita pun lena. Jadi bila baca tu bermakna kita nak kena cari kata kunci. Cikgu sebut siap-siap kata kunci kat sini. Yang pertama,
arah jam. Ikut jam atau lawan jam menentukan jenis sudut. Dan yang kedua kata kuncinya adalah putaran tu mesti bermula daripada paksi X. Okey, paksi X. Sebelum cikgu teruskan lagi, cikgu nak tunjukkan, okey, paksi X kita ni, bila kita letak paksi Y kat sini, kita ada kawasan yang positif dan kawasan negatif nah. Okey, kita ada kawasan yang positif dengan kawasan yang negatif. So, kalau kita tengok belah atas ni, yang atas paksi X ni kawasan positif. Bawah paksi X kawasan negatif. Okey. So, yang ketiga, nak kena faham juga apakah yang dimaksudkan dengan satu putaran lengkap. Dalam matematik, satu putaran lengkap bermakna 360 darjah. Ataupun kalau dalam radian adalah 2 pi. So, bila 360 darjah ialah satu putaran lengkap, separuh daripada putaran lengkap tu bermakna ialah 180 darjah. Okey? 2 pi radian bermakna separuh daripada 2 pi adalah pi. So, 180 adalah pi radian. 360 adalah 2 pi radian. Okey. Next, kita akan jumpa juga nanti cikgu akan sebut juga sudut rujukan. Sudut rujukan. Bukan buku je rujuk, tapi sudut pun kena ada sudut rujukan. So, sudut rujukan ni adalah sudut tirus. Apa maksud tirus? Tirus maksudnya kurang daripada 90 darjah. Okey, sudut tirus positif yang boleh mewakili suatu sudut dalam sata kartej. Okey, just faham bahawa sudut rujukan, sudut tirus. Kena ingat yang tu je dulu. Okey, so alfa ialah sudut rujukan bagi suatu sudut theta. Okey, dia bagi ayat macam itulah. So kita ada sukuan, 4 sukuan tadi. Jangan lupa, sukuan 1, sukuan 2. Ikut jam lah. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Macam tu. So untuk sukuan 1, alfa, nilai alfa adalah sama dengan nilai theta. Alfa tu menunjukkan bahawa sudut rujukan di dalam nota cikgu inilah. So theta tu adalah sudut yang diberi. So kalau dia sukuan pertama, kita akan just ambil terus. Kalau dia sukuan kedua, macam mana kita nak cari sudut dia? Kita akan ambil 180. Kenapa? Sebab sukuan kedua bermakna atas ni kan? So separuh daripada putaran bermakna 180 darjah. Tolak dengan theta yang diberi, sudut yang diberi. So kita akan dapat sudut rujukan dia lah. Okey, next. Yang ketiga, sukuan ketiga ni kan dia pelik sikit. Dia pelik sikit sebab apa? Sebab yang ni dia tak tolak. Kenapa? Ingat dia punya kata kunci ialah kita mesti bermula daripada paksi X. So bila paksi X, sukuan ketiga kat bawah ni bermakna 180 ni kena tambah dengan sudut yang diberi kat bawah tu. So kita akan dapat nilai sudut yang kita carilah. Tetapi sudut rujukan tu bermakna alfa di bawah tu. Okey, dan sukuan keempat ialah sukuan keempat bawah sini kan 360 darjah tolak dengan theta sudut yang diberi. Okey. So kalau tengok dekat sini, cikgu ada letak raja untuk sudut positif dan sudut negatif. Tengok dia punya arah. Yang penting arah menentukan sudut tersebut. Okay, next. Ni sudut positif dan sudut negatif dalam komik yang cikgu buat. Kalau baca buku tu ngantuk, boleh baca komik cikgu. Dalam komik cikgu ni dia ada anak murid cikgu dalam tu lah. Yang jenis membantu menerang, yang jenis lena pun ada juga. Okay. Biasalah belajar admat dia orang kata seronok lena sebab suara cikgu sedap. Dia lena pasal suara cikgu sedap. Lagu tu lah. Okey, so sudut ni positif ataupun negatif kita boleh wakilkan dengan biasanya alfa, beta, theta. Okey. Yang tu ialah biasa yang kita akan jumpa. So 2 pi radians, yang ni ulang kaji, 2 pi radians ialah 360 darjah, pi radians adalah 180 darjah dan pi per 2 adalah 90 darjah. Yang ni ialah asas yang kita kena ingat. Okey. Next, cikgu nak bagi contoh macam mana nak cari nilai bagi sudut positif dulu. Okey, soalan dia. Lukiskan setiap sudut berikut dengan menggunakan rajah dan tentukan sukuan di mana sudut theta berada. Lukis nah. Dia punya soalan tu panjang tapi nak fikir lukis kemudian tentukan sukuan. Hak tu je dua je. Lukis, tentukan sukuan.
So soalan A 600 darjah. Tu dia 600 darjah. Tadi cikgu tunjuk sampai 360 darjah je kan? Okey. So sekarang kita nak cari kat mana 600 darjah tu berada, pada sukuan mana. Okey. So kita lukis rajah dulu. Rajah apa nak lukis cikgu? Okey. Lukis rajah sukuan ni. Sukuan ni. Lukis. Lukis rajah sukuan dulu nah. Okey. Kemudian bila dah lukis rajah sukuan, kita nak tentukan sukuan ke berapa 600 darjah ni terletak. So, kita nak tahu 600 darjah ni macam mana kita nak dapat. So, kita ingat macam ni. Satu putaran 360 darjah. So, kita buat satu-satu. 360 tambah dengan 90, putar balik putar balik maknanya dia dah masuk putaran kedua tau. Tambah 90 berapa? 450. Tak cukup lagi. Tambah lagi 90, kita dapat 540. 540 tak cukup lagi tapi nak dekat-dekat dah tu. Jadi, next macam mana nak cari 600 tu? Bermakna kita try. 600 tolak 540 tadi dapat berapa? Oh, 60 darjah lah cikgu. 60 darjah. Tekan kalat. Oh, tekan kalat. Okey. Mesti tekan kalat. Kalat tu kalkulator. Budak-budak zaman sekarang dia panggil kalat. Cikgu pun mula dengar kalat. Oh, tu dia. Kalat tu nama sedap kalkulator. Dia pun pendek. Nama panjang kalkulator. Nama pendek kalat. Okey. So, kita dapat bila kita tambah 360 tambah 180 tambah 60, kita dapatlah 600 darjah. 600 darjah bermakna tadi kan kita tambah 360 bermakna dia dah satu putaran. 600 darjah ialah positif. Okey, so positif maknanya kena lawan jam. So kita akan lawan jam. Lawan jam 360 darjah tambah 180, dia dah masuk dekat sukuan yang kedua. Tambah lagi 60 ke bawah tu kita dah dapat sukuan yang ketiga. So bermakna 600 darjah berada pada sukuan yang ketiga. So lukislah sukuan ketiga. Okey? Sudut rujukan dia berapa? Macam tadi cikgu kata. Ambil 600 darjah tu, kalau rasa susah lah, ada banyak cara sebenarnya. Jadi terpulang pada pemahaman pelajar sebab setiap individu adalah berbeza. Ada pelajar dia faham cara ini, ada pelajar dia faham cara itu. So, kita kena meraihkan perbezaan pemahaman kawan-kawan. Asalkan kita faham bahawa nak cari sudut rujukan, akhirnya kita dapat 60 darjah. Okey, tu sudut rujukan dia. Okey, tengok rajah je cikgu tunjukkan di situ. Okey, satu putaran lengkap, kemudian kita kena tambah putaran tu dan masuk kepada putaran yang kedua dan dia berakhir 600 darjah tu berakhir pada sukuan yang ketiga. So kita dapatlah dekat situ Nak dapat 60 darjah tu macam mana cikgu? 600 tolak 540 tu. Okey, 540 ni kat sini. Ni cikgu tunjuk kat sini. 540 sini sebab kita dah putar. Kita dah tambah 360 tambah 90 tambah 90 dapat kat sini 540. Okey. Next, yang B. 2/5/6 pi. Okey, bila jumpa soalan yang berkait dengan pi ni memang panik sebab dia ada pi, susah nak nampak. Jadinya apa yang patut kita buat? Kalau rasa kita tak hafal yang pi tu, kita tukarlah dia kepada darjah. Macam nak tukar kepada darjah? Oh, yang ni kena ingat lah. Okey, kena ingat. 180 per pi. 180 per pi. Tu. Okey, 180 per pi. Akhirnya kita dapat 510. Okey, 510 bermakna 2/5/6 pi radian ni adalah bersamaan dengan 510 darjah. 510 darjah. Di manakah 510 darjah berada? Pada sukuan mana? So, langkah pertama macam biasa, lukis dulu sukuan. Kena lukis dulu baru boleh tentu kat mana sukuan. Lukis. Okey. Next, macam biasa, satu putaran lengkap. Positif nak? Lawan jam Okey, satu putaran lengkap 360. Kemudian tambah lagi 90, 450. Tekan kalkulator je, tekan kalat je. Tak usah pening-pening. Berapa 360 tambah 90, lagi stres. Jangan streskan diri. Admat tu mudah. Pengetua cikgu kata, admat itu mudah. Yang susah kenapa? Sebab kita susahkan dia. Okey. So, tambah 450. Dah tambah 450 bermakna, kalau kita tambah lagi, kita dapat 540. So, bermakna 510 terletak pada sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua. Okey. Sudut rujukan berapa pula cikgu? Macam tadi.
540. Kemudian kita tolakkan dengan tu, kita akan dapat sudut rujukan dia. Okey? So, sukuan kedua. Okey, ni sudut positif. So, cikgu nak teruskan dengan contoh yang kedua, iaitu sudut, ni sudut positif contoh lain, tapi dalam komik cikgu. Boleh baca lah nak. Okey, boleh baca. Komik pula dah. Contoh 3, sudut negatif. Tadi positif, sekarang negatif. Sudut negatif. Negatif bermakna arah dia adalah ikut jam. Ni Pak CX ikut jam. Macam tu. Okey. Soalan sama macam tadi. Lukis, kemudian tentukan sukuan. Di mana sudut theta berada. Di mana sudut theta berada. Sudut theta tu yang dalam soalan ni diwakili dengan negatif 750 darjah. Negatif 750 darjah menunjukkan arah. Tanda negatif di depan tu menunjukkan arahnya adalah ikut jam. Sebab tu dia sudut negatif. Okey? Jangan keliru dengan nombor negatif pula. Okey. So, next kita dah tahu. Negatif 750 sekarang yang kedua kita nak tentukan. Lepas lukis sukuan, nak tentukan di manakah sukuannya berada. So, macam tadi. Kita kira. Okey, jangan pening-pening, kira terus. 360, kemudian 360, 750 banyak tu. Bermakna satu putaran 360, dua putaran ialah 720. So 720 bermakna nak tambah sikit lagi supaya jadi 750. Macam tu. Jangan tengok dekat negatif tu. Sebab bila kita tengok dekat negatif kita stres. Nombor negatif selalu membuatkan kita stres. So kita sebab negatif tu bermaksud dia ialah arahnya. Jadinya 360 dah 720. Nak tambah sikit lagi 30 darjah dapatlah 750. Sukuan mana? Sukuan ni 360 sukuan pertama. Sukuan pertama nak. Sukuan pertama. Kenapa cikgu tulis sukuan keempat kat situ? Oh, cikgu nak test. Tu cikgu saja nak test tengok mata you all tengok ke tidak. Nah. Okey, sukuan pertama. So kita dapat sudut rujukan bagi negatif 750 ialah 30 darjah. Ingat sudut rujukan tadi dia punya definisi ialah sudut tirus positif. Sebabnya 30 darjah lah. Kita tak letaklah dia negatif 30 darjah. Begitu. Okey, so ni cara lukis dia. So ni theta dia lah. Okey. Next, negatif 2, 3 per 4 pi. Baca dah lah mixed number. Kemudian ada pi lagi. Tukar jadi darjah. Tukar jadi darjah. Jangan pening-pening. Darab dengan 180 per pi. Dapatlah 495. So, cara yang sama. Satu putaran 360. Lawan jam ke ikut jam? Ikut jam. Sebab ada tanda negatif kat depan tu. So, ikut jam 360. Tambah lagi 90. Tambah lagi 90 kat bawah tu 450. Tambah lagi sikit. Dapatlah 495. Dekat sukuan mana? Sukuan 3. Lupa nak bagi tahu. Walaupun dia punya arah ikut jam lawan jam, tetapi sukuan tu dia kekal tau. Ni sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Macam tu. Kekal jangan confuse pula kan daripada bawah you baca pula yang jadikan sukuan 1 kat bawah pula. Tidak nah. Okey. So kita akan dapat negatif 495 darjah terletak pada sukuan yang ketiga. Sudut rujukan dia kita dapat 45 darjah. Okey, so kita just tolak lah 540 tolak dengan 495. Okey, settle bab sudut positif negatif. Senang aja kan? Senang aja. Senanglah sebab kita faham. Ni contoh lain dalam komik cikgu. Okey, boleh baca komik lah. Bukanlah Syamil. Ni Syamil yang anak murid cikgu. Dia selalu lambat 30 saat daripada kawan-kawan yang lain. Lama dia termenung, kita tengah nak baru nak mengajar hak lain, dia tanya kita yang tadi kita dah ajar. Okey. So, bagus tu. So anak murid macam tu dia bagus. Maknanya dia berfikir. Okey. Jangan berfikir sampai lena. Trademark budak berfikir sampai lena, terlena sebab dia admit. Okey. So cikgu harap kita dapat seronok-seronok belajar admit. Bagi faham-faham. Yang penting faham Dia punya clue dia adalah faham. You faham konsep, tak ada masalah dah. Okey, memahami sudut dalam darjah dan radian. Yang ni saja cikgu letak sebab selalu budak confuse dengan radian. So, sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4 macam biasa. Cuma sukuan 1 kalau kita tengok dia bermula daripada 0 darjah ataupun 360 darjah ataupun dalam radian dia 2 pi. Okey.
So yang ni nanti dah habis cikgu ni boleh tengok-tengok balik lah. Okey, untuk fahamkan. Okey. Yang ni cuma tak ada masalah. Boleh guna calculator sebab sekarang ni dah mudah. You just press your calculator, you get the answer for degree. Tak ada masalah. Okey. So next. Okey. Yang kedua, benda yang penting dalam trigonometri, fungsi trigonometri ialah yang kedua ni. 6 fungsi trigonometri bagi sebarang sudut. Ada 6 fungsi asasnya. Okey, so kita dah belajar 3. Masa kita mendengar rendah ataupun dalam matematik tingkatan 4, kita dah belajar 3 yang asas, iaitu ni nampak cikgu bawa lori ni. Nak raya ni, maklumlah lori pos laju, JNT banyak datang ni. Hantar-hantar barang. Ni cikgu hantar juga. Okay, special for Form 5 student this year. Cikgu hantar parcel, sin theta, cos theta, tangent theta. Tu yang asas tau, you belajar. Mana dapat ni? Daripada teorem Pythagoras yang you belajar dah. Ataupun trigo yang you dah belajar. Okay, daripada 3 yang asas ni, kita akan dapat 3 lagi perkara, iaitu cosecant theta. Singkatan dia cosec, nama pendek dia cosec. Secant theta, nama pendek dia sec theta. Kemudian cotangent theta, nama pendek dia cot theta. Cerita P-Ramlee pun ada nama panjang pendek. Rupanya dalam trigonometri pun ada nama panjang pendek tau. So ada 6 lah yang asas ni. So apa dia sebenarnya cosecant, secant dan cotangent ini? Okey. Ya Allah, apa ni? Tu mesti ya benda yang terfikir dalam kepala kita bila cikgu duk sebut. Dia datang daripada bulatan unit ni sebab kita nak tengok tentang trigo. Sebab tu cikgu tadi awal-awal cikgu tunjuk tentang Ferry Wheels sebab cikgu nak tunjuk betapa penting bulatan unit ni. Okey. So sin theta datang daripada PQ per OP. Kalau tengok dekat rajah ni, PQ per OP maknanya sin cos tangent yang kita selalu hafal soh cah toa. Okey. PQ per OP. Tengok ni. Bulatan unit ni adalah satu unit. Jarinya adalah satu unit. Okey. So, kalau kita PQ per OP, kita akan dapat Y per 1. Y per 1 ialah Y. Cos theta, OQ per OP. Sama dengan X. X per 1. Adjacent per hypotenuse. So, kita dapat X. X per 1 is X. Okey. So macam mana nak dapat tangent? Tangent ialah PQ per OQ. Y per X. So daripada sini sebenarnya Y per X. Y tu siapa? Sin theta. X tu siapa? Cos theta. So bermaksud tangent theta tu selain daripada tangent theta, dia juga boleh diperolehi daripada sin theta per cos theta. Macam tu nah. Okey. Okey, 6 fungsi trigo daripada sebarang sudut ni pula dia menghasilkan beberapa hubungan nisbah trigo. Okey. So yang pertama yang cikgu terang tadi ini adalah daripada bulatan unit. Katalah kita pilih satu titik di mana-mana, tetapi dalam kes ni cikgu tunjuk di sukuan pertama. Cikgu tuliskan sebagai P, koordinat dia XY. XY. X ni untuk siapa? Untuk jarak pada paksi X ni, OQ ni. Y adalah jarak bagi PQ. Okey. So oleh kerana ni adalah bulatan unit, bermakna OP jarinya adalah 1. Okey. So yang ni yang tadi sin theta, cos theta, tangent theta. Daripada sin, cos, tangent tadi cikgu bagi tahu kita boleh dapatkan cotangent theta, secant theta dan cosecant theta. Cotangent theta adalah 1 per tangent. Tangent apa? Tangent ialah sin per cos. So kita manipulate dia, kita dapat cos per sin. Okay. Secant theta adalah 1 per cos. Cosec theta adalah 1 per sin. Yang ini, zaman sekarang budak-budak dia tak perlu, kamu tak perlu hafal rumus macam zaman cikgu sekolah dulu sebab rumus ada kat depan. Tetapi special case untuk yang ini kita kena hafal sendiri. So macam mana nak hafal, nak ingat cotangent, secant dan cosecant? Tu tengok dekat huruf yang ketiga, K-O-T, T. T means tangent. So 1 per tangent. Okay? S-E-K, K, huruf ketiga, K. So 1 per cos. Begitu juga yang ketiga, cosecant, S, 1 per sin. Okay, itulah terhasilnya. So sukuan dia kita boleh
untuk memudahkan kita boleh tengok berdasarkan kepada sin, cos, tangent tersebut lah. Okey, daripada bulatan unit ini, kita boleh dapatkan juga hubungan antara nisbah trigo sudut theta dengan sudut pelengkap. Okey, yang ini ialah rumusnya. Macam mana nak cari sin theta? Cos 90 tolak theta. Okey, tengok contoh cikgu bagi kat bawah. Sin 75. Macam mana nak cari sin 75? Just guna rumus yang telah diberi, cos 90 tolak 75. Dapatlah jawapan dia cos 15. Okey. So same goes to others rumus. You just ambil rumus di sini dan gantikan. Macam secant 25. Tangent tu tak apalah, dia ada kat situ, boleh ganti je kan. Secant 25. Tengok ni, secant 25 adalah cos secant 90 tolak theta. So kita dapat kat sini 90 tolak 25, dapatlah cos secant 65. Okey? Cikgu harap just masuk penggantian nilai ni tidaklah terlalu sukar bagi anak-anak pelajar. Okey. Next, sudut negatif. Yang ni pun adalah rumusnya. Sudut negatif, sin negatif theta adalah negatif sin theta. Okey, hubungan antara nisbah trigo bagi sebarang sudut negatif. Okey. Dan cosec theta, secant theta dan cotangent theta sebenarnya adalah salingan bagi sinus, cosinus dan tangent yang cikgu sebut tadilah. Dia datang daripada asas yang kita belajar, sin, cos, tangent. Okey. Jom cuba. Okey. Diberi theta ialah sudut refleks dan secant theta ialah 5/4 tanpa menggunakan jadual matematik atau kalkulator. Sebab kita boleh tekan kalkulator je. Okey, tetapi ingat jalan kira tu penting. Jadi sebab tu kita kena tunjukkan jalan kira. So kita nak cari cotangent theta, cosecant theta dan C ialah sin theta tambah cos theta. So tengok ni, cotangent theta pula dah. Okey, macam mana nak ingat cotangent, secant dan cosecant? Tengok pada huruf yang ketiga. Tu cikgu dah highlight kan kat situ, biru kan. T 1/tangent. K 1/cos, huruf ketiga dan S 1/sin. Okay, next. So kita nak tengok macam mana nak selesaikan soalan yang tadi. Okay, ni soalan dia diberi adalah theta ialah sudut refleks. So kena faham bila kita baca soalan, kita nak kena faham dia punya istilah yang dia guna, barulah kita mudah nak jawab. So yang pertama dia bagi kita sudut refleks. Apa sudut refleks? Kena faham. Sudut refleks maknanya dia sudut yang lebih daripada 180 darjah tu kan. Okay. Kemudian secant theta lebih daripada 180 bermakna dia sukuan berapa? 180 sukuan berapa? Ni 3 dengan 4. Okey, 3 dengan 4. Kemudian diberi pula maklumat kedua, secant theta sama dengan 5/4. Secant theta ni kita tak nampak pada segitiga tu, kita tak boleh nampak kan. Jadi kita nak tukar dulu. Kita tukarkan secant. S-E-K, huruf ketiga K bermakna 1/cos. Ni step 1. Sebelum jawab soalan ni, benda yang patut kita lakukan dulu. 1/cos theta ialah yang diberi maklumatnya 5/4. Okey. So nak cari cos theta. Kenapa nak kena tentukan cos? Supaya mudah kita nak tentukan tadi. All science teacher clever. All science teacher. Math teacher tak ada tajuk dia. All science teacher clever. Okey. Ali suka minum kopi. Ada juga yang hafal macam tu, tak ada masalah. So bermaksud sekarang cos duduk di sukuan yang ke all science teacher clever. 4. Ali suka minum kopi. Kopi. K. Cos. So sukuan yang ke-4. Kenapa? Sebab cos positif ni, nampak? Positif 4/5. So sukuan yang ke-4. Okey. Bila dah faham maklumat yang dia bagi ni, barulah boleh pergi jawab soalan. Ni anak murid cikgu, dia macam ni. Bila dia baca soalan, langkah pertama dia buat ialah dia pegang pen. Tu dia. Pen ni pegang siap-siap dah nak jawab. Okey. So bila kita buat macam tu, nanti kita panik tau sebab kita tak tahu nak tulis apa. Sebab tu kita kena baca soalan, keluarkan maklumat dia, kemudian barulah start nak tengok apa nak jawab tu. Okey. Cotangent theta. Huruf ketiga ialah T. 1/tangent, tukar dulu. 1/tangent. Kemudian kita tengok bila dah ada maklumat ni, next step ialah kita perlu lukis sukuannya. Lukis sukuan dia, kita dapat di sini bahawa
Sukuan di sini adalah sukuan keempat. Kenapa? Sebab cos positif berada pada sukuan yang keempat. Okey. Bila dah tahu sukuan keempat, lukislah segitiga bersudut tegak kat situ. Kenapa segitiga bersudut tegak? Sebab kita nak gunakan maklumat soh cah tua tu kena dalam segitiga bersudut tegak. Kata kunci dia apa? Mesti segitiga yang kita lukis tu berada pada paksi X. Sebab tu lukisnya di bawah situ Okey, tengok ni, dilukis bawah ni paksi X ni. So, kita dah dapat cos ialah 4/5. Cos ialah cah. Cah ialah adjacent per hypotenuse. So, kita dapat adjacent bersebelahan 4, hypotenuse sisi yang paling panjang 5. So 4, 5 kalau kita hafal Pythagorean theorem kita dapat 3. Kalau kita tak hafal just tekan kalkulator 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 square root dapatlah 3. Okey. So lengkapkan raja di sini. Okey, lengkapkan raja di sini jadi kita dah dapat jawapan dia. So kita boleh just masuk tangent ialah TOA. TOA, TOA. So ni sudut theta, opposite dia 3/4. Dan jangan lupa sebab tangent pada sukuan keempat ni bermakna dia negatif. So kita akan letakkan dia tanda negatif di sini ya. Kemudian terus tekan kalkulator. Kalau rasa jenis yang suka careless, just press your calculator. 1 bahagi negatif 3/4. You dapat jawapan dia negatif 4/3. Okey, next B, cosecant theta. Cosecant, S ialah 1/sin. So macam biasa, masukkan sin. Sin sukuan keempat bermakna negatif. So kita tekan kalkulator, kita dapat negatif 5/3. Okey, C tak ada masalah. Sin theta tambah cos theta. Tadi kita dah dapat daripada sini sahaja. Cuma jangan lupa simbol positif negatif kerana sukuan tersebut. Sin pada sukuan keempat negatif. So sebab tu di sini ialah negatif 3/5. So tekan kalkulator, dapat jawapan dia 1/5 ya. Okey, next sudut istimewa. Okey, sudut istimewa ni ialah yang selalu, sebab kalau kalat hitam tu dia ada banyak cara untuk dapatkan jawapan dalam bentuk pecahan macam ni. Jadi apa yang kita buat ialah hafal. Okey, tapi nak hafal ni ada masalah. Jadi apa yang cikgu nak tunjuk di sini, guna petua dia. So guna tangan kanan-kanan. Okey, petua tangan kiri pun tak ada masalah, sama juga. So cikgu guna petua tangan kiri sudut istimewa. Ibu jari kita ialah kosong. Ini ialah 30 darjah, 45 darjah, 60 dan ni 90. Okey. So contoh. Okey. Sebelah kiri ni sebelah ibu jari kita ni ialah sin, sebelah kanan kita jari kelengking tu adalah cos. Okey. So contoh, katalah cikgu nak cari sin 30. Sin 30. Kena tentukan 30 kat mana? Ni, jari ni kan. Okey. So sekarang kita kena kira bilangan jari kiri dan bilangan jari kanan. 1, sini 3. Kemudian kena punca kuasakan, punca kuasa 2 kan, kedua-dua tu. So kita dapat square root 1 per square root 3. Square root 1 ialah 1. So dapatlah 1 per square root 3. Okay. Same goes to others example. 45 senanglah, 45 2/2. Okay. So square root kan 2/2, kita akan dapat square root 2/2. Bahagi dengan 2. Akhirnya kena bahagi dengan 2. Okay. Ini ialah petua. Cara nak ingat selain daripada you hafal table tadilah. Okay. So macam mana nak selesaikan? Ni yang pentingnya bila dia nak selesaikan. Yang ni selalu dalam kertas 1 sebab yang ni simple. Okay. Sin X sama dengan negatif 0.25. Okay. Negatif. Nampak tak ni? Negatif. Okay. So yang pertama kena tentukan sukuan. Tentukan sukuan negatif. Sin negatif di mana? Sin. All signs. All signs. So sukuan 3 dan 4. Okey, sukuan 3 dan 4. Kemudian kita nak kena cari sudut rujukan. So tekan kalkulator, shift sin 0.25. Negatif tak payah masukkan sebab negatif tu menentukan sukuannya. So kita dapatlah 14.48. Okey. Next, kita selesaikan, kita nak cari X.
Sukuan 3, 180 tambah dengan sudut rujukan. Kemudian sukuan 4, 360 tolak dengan sudut rujukan. So, you dapat jawapan ni. Oleh kerana dia nak satu tempat perpuluhan, cikgu simplify, dia dapat ini jawapan akhirnya. Baca soalan betul-betul, dia minta tempat perpuluhan, so bagi jawapan kepada yang diminta. Okey, B. 4 tangent 2x sama dengan 3. Okey, tengok sini ya anak-anak murid semua, anak-anak pelajar. Tangent 2x. 2x bermaksud 2 kitaran. Satu putaran lengkap dan satu lagi putaran lengkap. Okey, itu maksud dia. So, yang pertama kita kena selesaikan persamaan yang diberi. 4 dengan 3, kita selesaikan, kita dapat 3/4 ataupun 0.75. Next, tentukan sukuan tangent positif. Sukuan 1 dan 3, all signs teacher. 1 dan 3 positif. Kemudian, tengok julat, oleh kerana dia 2x, 2 kitaran, julat diberi ialah 0 hingga 360. So, kita darabkan dekat sini 2. Dapat 2x, sebab kat sini soalan dia 2x. So, 2 darab 0 dapat 0, 2 darab 360 dapat 720. Bermakna jawapan kita nanti kena putar lagi sekali. Okey, sudut rujukan shift tangent, you dapat shift tangent 0.75. You dapat 36.87. Next, 2 kitaran. So, sudut sukuan pertama, sukuan ketiga. Kemudian tambah lagi 360, tambah lagi sudut rujukan pada sukuan ke pertama, dan 540 tambah lagi sekali dengan sudut rujukan tersebut. So, you dapat jawapan ada 4 nilai di sini ya. Okey, next. Sama juga, yang ini pun sama. Okey, you kena selesaikan persamaan tersebut, kemudian you kena tukar second jadi 1/cos. Tentukan sukuan dia, cos positif ialah 1 dan 4. Tukarkan julat, sebab tadi x tambah 70, so sebelah kiri tambah 70, 0 tambah 70, dan sebelah kanan 360 tambah 70, you dapat 430. Sudut rujukan macam biasa, tekan shift cos 0.4, you dapat 66.42. Dan selesaikan x tambah 70. Okey, selesaikan yang ni dulu, next barulah tolak dengan 70. 293.58 tolak 70. Okey, buat macam tu. Sebab jangan soft awal-awal, nanti pening. Okey, jangan soft. 2x maknanya 2 kitaran, jangan selesai. X tambah 70 bermakna x tu nanti julat dia kena tambah 70. So, jangan selesai lagi sehingga kita dapat sudut rujukan, sehingga kita tahu di mana sukuannya. Kemudian barulah kita selesaikan. Okey, tengok macam ni, 360 tolak 66.42. Kenapa? Sebab ni sukuan keempat. Okey. So, sukuan pertama dia 66.42, kita boleh terus ambil aja. Kemudian kita pusing lagi sekali. Okey. Habis dah cikgu punya slot untuk yang itu. Ni jangan lupa baca komik AdMath. Tak nak baca buku, baca komik, sebab dalam komik tu dia dah merangkumi semua nota yang ada dalam buku teks. Okey. Contoh sudut istimewa pun ada dalam komik cikgu. Penyelesaian yang tadi pun kalau macam pening cara cikgu terang, boleh baca di sini sebab dijelaskan dengan baik di sini. Sama juga, dan terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk slot kedua. Selamat Hari Raya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.